Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat berjumpa kembali di Pendakwah Teknologi. Dalam episod kali ini, saya nak ceritakan kepada anda beberapa settings yang patut anda buat pada telefon anda dan juga beberapa aplikasi yang patut ada dalam telefon anda sebelum nak mulakan perjalanan nak balik kat kampung. Okey, saya tak nak cakap panjang-panjang, kita mulakan terus. Benda yang pertama, pastikan anda ada aplikasi Waze ataupun Google Map dalam telefon anda. Saya tahu benda ni adalah umum, tapi saya nak cerita juga. Kalau anda tak ada lagi aplikasi itu, install lah aplikasi itu dalam telefon anda. Itu satu. Lepas tu, pastikan anda gunakan Waze tu ataupun Google Map tu walaupun anda tahu jalan. Kenapa saya kata macam tu? Saya ambil contoh diri saya lah. Saya tahu jalan daripada KL ni nak balik kat rumah mak saya kat Pulau Pinang tu, saya tahu jalan. Tak payah pakai Waze semua. Tapi saya tetap juga buka Waze. Sebab apa? Dia boleh bagi tahu kita banyak maklumat yang berguna. Contohnya kat mana tengah jam, kat mana ada accident, kat mana ada speed trap. Benda-benda macam tu penting. Dah banyak kali dah saya kena, di mana saya menyesal tak buka Waze. Tengah duk bawa kereta elok baik atas highway ni, tiba-tiba pap kena speed trap. Masa tu barulah menyesal tak buka Waze. Jadi sebab tu saya nasihatkan dekat anda, masa masuk kereta tu, nak pergi mana-mana, buka Waze siap-siap walaupun anda tahu jalan. Jadi kalau anda tak nak tengok Waze tu, anda boleh reducekan screen brightness ke, lock screen ke apa ke, boleh buat. Yang penting kita dengar notification tu saja. Itu satu. Lepas tu, Waze dan juga Google Map ni, dia ada feature yang berguna, di mana kita boleh share kita punya location tu real time. Okay, contohnya saya ambil contoh dekat Waze ni kan. Dia ada satu setting yang dipanggil share drive ni. Katakanlah sekarang ni saya nak pergi KLCC kan, saya tekan share drive ni kepada siapa-siapa. Contohnya share drive melalui WhatsApp tu. Bila orang tu dapat maklumat tu, dia akan tahu kita punya ETA. Maksudnya estimated time arrival tu tahu. Bila nak sampai tu dia boleh agak tahu lah. Lepas tu dia juga boleh tengok kita punya progress perjalanan. Jadi tahulah kita kat mana. Itu dalam Waze. Dalam Google Map pun dia ada benda yang lebih kurang sama. Dia panggil share trip progress ni. Jadi benda ni berguna, jadi orang tak payah nak tanya kita banyak-banyak kali. Duk ada kat mana, duk ada kat mana. Jadi biasa nak balik kampung, dia boleh share benda ni kepada siapa-siapa lah. Kepada ibu bapa ke apa ke. Itu satu. Lepas tu feature ni juga berguna kepada ibu bapa yang mana ada anak-anak yang naik kenderaan awam. Contohnya naik bas ke apa kan. Suruh mereka share benda ni. Jadi kita tahu lokasi anak kita dekat mana. Senang. Jadi berguna untuk keselamatan lah. Okay? Ni satu. Alright. Benda yang kedua. Dalam telefon kita ni, tak kisahlah sama ada Android ke ataupun iOS ke kan, dia ada beberapa settings yang melibatkan emergency ataupun kecemasan. Contohnya, saya ambil untuk iPhone. Dekat iPhone ni dia ada dua benda. Satu yang dipanggil Medical ID, satu lagi dipanggil Emergency Contact kan. Jadi pastikan anda isikan ke semua maklumat tu dan enablekan feature tu semua. Contohnya Medical ID tu kan. Jadi Medical ID tu benda apa? Kalau anda buka Medical ID dalam iPhone ni, anda boleh tengok kat situ, anda boleh isikan beberapa maklumat. Contohnya macam nama anda, alamat anda, jenis darah. Lepas tu anda allergic ke ubat apa ke. Lepas tu anda boleh tulislah medical condition dan sebagainya. Dan anda juga boleh tulis emergency contact. Letaklah emergency contact berapa banyak pun. Jadi benda tu berguna kalau jadi sebarang kecemasan. Okay, contohnya macam ni. Katakanlah anda accident. Contohlah kita minta simpang, tapi katakanlah anda accident. Anda pengsan kat tepi jalan ke apa kan. Bila anda ada maklumat medical ID dan emergency contact tu, orang boleh akses maklumat tu daripada telefon anda walaupun telefon anda tengah lock. Dia akan keluar dekat lock screen. Untuk iPhone pun boleh buat macam tu, untuk Android pun boleh buat macam tu. Settings dia beza-beza sikit, tapi benda yang lebih kurang sama. Jadi pastikan anda cari settings-settings untuk emergency contact ataupun medical ID dan sebagainya dan isikan dan enablekan. Dan dalam masa yang sama, contoh kalau saya ambil iPhone ni kan, kalau anda tekan butang dekat power ni 5 kali kan, saya tekan 1, 2, 3, 4, 5 macam ni, dia akan keluar macam ni. Di mana skrin ni dia ada medical ID, lepas tu emergency SOS dan sebagainya. Benda ni berguna kalau dalam kecemasan. Itu yang kedua. Jadi pastikan anda isi benda-benda yang berkaitan dengan emergency ni. Okey. Lepas tu benda yang ketiga. Dalam telefon anda tu, kalau boleh, install satu aplikasi yang untuk nak buat strobe light. Strobe light tu benda apa? Yang lampu berkelip laju tu, pupap tu. Okay, mari saya ambil contoh. Ni saya ada satu aplikasi lah. Saya download je aplikasi mana strobe light ni. Dia berlungguk banyak yang free. Walaupun ada iklan-iklan sikit pun tak kisah, tak apa. Okay, strobe light tu guna dia macam mana? Contohlah, ni saya ambil satu contoh lah aplikasi nama strobe light apa kan. Jadi bila anda buka strobe light tu, dia akan nampak macam ni. Ni saya tunjuk sikit macam ni. Nampak kat tangan saya kan? Dia berkelip macam ni. Pernah ada perasan kalau tiba-tiba ada orang duk berhenti kereta kat tepi jalan ke, tak kisahlah tayar rosak ke apa ke, duk berhenti tepi jalan. Lepas tu dia akan letak lampu duduk lambai-lambai macam tu kan. Dia buka lampu phone dia lambai macam tu. Lampu phone tu statik ataupun dia pakai skrin depan ni duduk lambai macam tu. Jadi kadang-kadang kalau lampu tu statik macam tu, kita tak nampak tau.
Tapi kalau lampu yang berkelip-kelip macam ni, dia nampak walaupun kecil. Jadi install lah aplikasi strobe light ni. Dalam iOS ada, dalam Android ada, install saja. Tak payah nak cari yang mahal, pakai yang basic pun ada. Kalau anda nak pakai lampu nak tekan manual kan susah, pakai strobe light senang. Okay. Lepas tu ada juga yang jenis yang buat macam lampu apa ni, lampu yang polis yang biru merah ke apa, terpulang pada anda. Install dalam phone. Tak pakai tak apa. Tapi baik ada, sebab kalau jadi emergency apa-apa, boleh terus guna. Lepas tu, okay, kalau tadi aplikasi, salah satu benda lain yang saya rasa mungkin juga berguna dekat anda adalah satu website yang dia kata jalannow.com. Jadi jalannow.com ni dia akan tunjukkan dekat anda dia punya CCTV dekat jalan-jalan utama tu, contohnya macam highway ke apa ke. Jadi website ni berguna untuk nak tengok keadaan jalan tu sama ada tengah jam ke apa ke. Jadi berguna untuk anda nak rancang perjalanan anda. Okey, itulah dia 2-3 benda kecil-kecil lah yang mana saya rasa patut anda buat sebelum nak mulakan perjalanan. Okey, cukuplah untuk episod kali ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam episod yang seterusnya. Apa-apa pun saya nak ucapkan semoga anda selamat sampai kepada destinasi anda. Sebab saya tahu ramai orang tengah nak balik kampung sekarang ni. Hati-hati. Kenapa saya kata macam tu tahu? Kita 2 tahun tak boleh nak balik kampung. Ramai orang tak boleh nak balik kampung 2 tahun. Dan tahun ni orang yang nak balik kampung tu dia ramai lain macam. Jadi berhati-hatilah dalam perjalanan anda. Okey? Apa-apa pun saya nak ucapkan terima kasih kepada penonton. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum.